untuk segi pemuda. Kami sebagai di Perak Saber Trooper, kami juga telah dengan pemuda-pemuda antaranya dengan berani mereka dia orang akan menang. Dia orang yakin dia orang menang. Dia orang dah berusaha bekerja. Datuk sebagai pemimpin pemuda lah. Calon pemuda. Pemuda bekerja untuk parti. Okey. Jadi saya mengambil kesempatan lah sebab Datuk pun merupakan mantan kepada Ketua Pemuda. Pendapat Datuk Pemuda sekarang. Nama Perak lah. Pada saya bukan satu kebetulan. Sejak 2004 apabila dia peringkat pemuda negeri, kita letakkan calon-calon daripada kilang pemuda bertanding, semuanya menang. 2008 saya mengambil alih, kita letakkan juga meneruskan tradisi memberi peluang pada pemimpin muda, semua menang. Mungkin senarionya sebegitu hari ini, di mana 35% adalah pengundi-pengundi muda dan pengundi baru. Kalau ikut statistik tadi, hampir separuh rasanya ni pengundi baru. Jadi ini menunjukkan rakyat hari ini dia mahukan perubahan. Dia melihat proses yang berlaku dalam UMNO ni perlu diremajakan semula. Jadi dia melihat pemimpin-pemimpin yang mungkin dah lama memberi perkhidmatan, sudah sampai masanya memberi ruang kepada barisan pemuda ataupun barisan muda supaya UMNO itu dinampakkan memberi ruang dan peluang dan tempat kepada generasi muda. Sebab pernah satu ketika sebelum Peraya 2004 amat sikit kalangan pemuda yang bertanding berbanding dengan parti-parti pembangkang. Kita lihat di sudut pembangkang, kebanyakan mereka meletakkan calon-calon muda profesional dan kebanyakannya menang. Ini bermakna kehendak musim setiap kali beraya itu dia berubah-ubah. Dan hari ini kita rasa kalau kita tak menyahut cabaran dan tak sanggup menerima menghadapi risiko, kita perlu berani buat satu keputusan. Walaupun saya bersetuju renewable candidate itu penting, tapi masa yang sama suasana dan juga perubahan dari segi teknologi maklumat dan sebagainya telah berubah. Hari ini dengan satu tekanan handphone boleh menghubungi 100,000 orang serentak kan. Jadi ini menyebabkan parti juga perlu menerima perubahan. Kalau itu suara yang dituntut pada masa ini, kita kena peka dan alert supaya kita tidak ketinggalan. Tidak ada gunanya kita buat pembangunan dan sebagainya, tapi pada masa yang sama kita meminggirkan pandangan-pandangan generasi muda. Sebab itu setiap kali saya lihat mutakhir ini, setiap raya 11, 12 dah mula ada peningkatan calon-calon pemuda yang diketengahkan. Ini satu tindakan yang wajar diteruskan. Harapan Datuk lah, sebab yang kita melihat di pilihan raya di Sarawak, PBB telah adakan 10 calon muda untuk dia buang untuk kota calon muda pemuda je, dan semuanya menang. Adakah ini akan juga maknanya benda tu akan sampai ke semenanjung tak? Kalau kita lihat trend pilihan raya kecil pun selepas PRU ke-12, kebanyakan calon yang bertanding dalam muka baru. Kadang-kadang kita ingat calon tu mesti muda, tapi sebenarnya calon baru tu adalah menunjukkan calon muda juga. Calon baru muda lah. Tapi mungkin dalam konteks yang berbeza lah. Tapi maksud muda tu mungkin dari segi umur, mungkin segi pertama kali bertanding, muka baru dan sebagainya. Banyak maksud yang tersirat. Yang pentingnya maknanya kita lihat pengundi hari ini lebih menerima calon-calon muka baru daripada muka lama kan. Dan akhirnya mereka yang mewakili Barisan Nasional majoritinya menang dalam semua pilihan dan penambahan kemenangan itu bertambah. Jadi ini menunjukkan PM memahami aspirasi rakyat. Maknanya dia berani buat perubahan. Tak semestinya mereka yang berada di landasan kepimpinan di peringkat sesuatu kawasan itu mereka sahaja yang layak bertanding. Maknanya mereka-mereka yang mungkin hanya di barisan kedua atau barisan ketiga tetapi mempunyai potensi dari segi wanita berkredit, ada potensi untuk ditengahkan. Jadi sudah sampai masanya terutamanya pemimpin UMNO. Saya lihat hari ini
Yang kita takutkan, yang kita risaukan adalah di kalangan pemimpin UMNO tidak boleh menerima hakikat mereka tidak dipilih. Kan? Saya selaku peribadi kan, saya akur kalau saya tidak dipilih pun tak ada masalah. Dan saya diajar oleh generasi kepimpinan pemuda seangkatan dengan saya begitu. Kita menerima apa sahaja keputusan parti. Dan begitu juga kita harapkan kepada pemimpin-pemimpin lama, pemimpin-pemimpin supaya berlapang dada, berterbuka. Sebab soal kepimpinan parti ini selain daripada ditentukan oleh pemimpin tertinggi, ianya datang dari Allah SWT. Kalau tak diizinkan, tak ada. Jadi saya lihat keterbukaan ini banyaknya di kalangan pemimpin muda. Kita tak mendengar hari ini kan. Ini pandangan saya lah. Kalau boleh ditanya kepada calon-calon muda hari ini yang baru bertanding first term, saya ingat mereka lebih terbuka. Tak dipilih tak ada masalah. Kan? Tapi saya tak naklah jadi sentimen di kalangan orang lama kan. Sepatutnya mereka lebih melihat aspirasi. Kalau orang muda boleh, kenapa tak orang lama? Tak, salah satu cara, inilah cara nak menarik balik generasi muda. Kalau mereka melihat tidak ada ruang dan peluang, kan, bagaimana mereka nak bersama dengan kita? Sebab itu mereka lebih terpikat dengan Temanggang. Sebab di sana disediakan ruang dan peluang yang agak terbuka berbanding dengan kita yang terlalu tertutup. Walaupun UMNO hari ini dah cuba nak buat macam-macam dari segi penerimaan keahlian tanpa melalui bahagian pun boleh lulus, itu bagus sebenarnya. Sebab itu isu yang besar di zaman saya dulu yang kita hadapi sampai peringkat, kalau masih ingat, tak pernah berlaku MT bagi kebenaran Ketua Pemuda Bahagian sign borang keahlian. Ingat tak 2007 pertama kali Ketua Pemuda Bahagian diberi keistimewaan sign borang keahlian untuk ahli-ahli pemuda, dia tanpa melalui Ketua Bahagian. Itu menunjukkan pada masa tersebut begitu teruknya soal kepimpinan di peringkat UMNO yang menyebabkan generasi muda tak minat. Dan akhirnya terpaksa dibuat keputusan memberi kuasa kepada ketua-ketua saya menerima keahlian. Masa itulah bermulanya gerakan pendaftaran keahlian pemuda yang amat tinggi. Jadi alhamdulillah, maknanya dari segi transformasi UMNO menerima kelemahan dan kekurangan. Cuma kita selaku pemimpin hari ini sanggupkah kita menerima seperti apa yang disarankan oleh Presiden Parti, Timbalan dan Parti. Kalau Presiden dah nyatakan sebegitu berkali-kali soal ketidakpuasan apabila berlaku siapa juga dipilih wakil parti, ini akan menjejaskan pilihan raya ke-13. Baiklah, untuk kami di Universiti nak ucapkan terima kasih lah. Boleh tak bagi sedikit punchline lah untuk VCT? Saya rasa Dato' banyak tahu pasal VCT. Sedikit sebanyak untuk kami rakamkan dan kami pamerkan sebenarnya kata luar daripada pemimpin terhadap usaha yang dilakukan oleh VCT sekarang. Sikit lah, gimmick lah. Dari segi gerakan ataupun sumbangan, saya rasa saya boleh nyatakan sumbangan besar yang dimainkan oleh PCT khususnya kepada kerajaan negeri Perak. Sebab dalam gerakan masa ni tidak semuanya gerakan yang secara nyata, banyak gerakan tersirat yang kadang-kadang orang tak nampak, tapi sebenarnya PCT ini adalah sebahagian daripada gerakan yang tersirat yang memainkan peranan yang besar, walaupun ada pihak-pihak yang cuba untuk melemahkan semangat dan komitmen PCT, tapi saya ucapkan tahniah di atas komitmen dan semangat juang yang tinggi, walaupun disaman, walaupun dihimpit macam-macam isu, tapi ini membuktikan bahawa di peringkat pendukung kerajaan pun tak kurang hebatnya blogger-blogger dan juga mereka-mereka yang pendukung kepada perjuangan kerajaan. Terima kasih banyak. Sama-sama.